Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk PDPR kita hari ini, kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 5.3 pembiasan gelombang. Okey, hari itu kita dah belajar 5.2 iaitu pantulan gelombang. So, pembiasan gelombang ini adalah fenomena yang kedua daripada 4 fenomena yang kamu kena hafal lah. Okey, macam biasa, sebelum kita tengok pembiasan gelombang, so kita tengok standard pembelajaran dia dululah. So, ada 4 semuanya. Yang pertama, menghuraikan pembiasan gelombang dari aspek sudut tuju I, sudut biasan R. R ini adalah yang confuse dengan R R pantulan je. Ini adalah R pembiasan iaitu refraction. 3. Panjang gelombang lambda, frekuensi FV, laju, dan yang terakhir sekali arah perambatan gelombang. So, maksudnya kamu kena tahulah apabila pembiasan gelombang itu berlaku, apa berlaku dekat kesemua-semua ni, yang 6 ciri yang dia bagi ni, 6 aspek ini. Okey. Yang kedua, melukis gambar rajah untuk menunjukkan pembiasan gelombang bagi dua kedalaman yang berbeza. So, ini merujuk dia kata kedalaman, so dia merujuk kepada gelombang air lah. Ini pun saya akan tunjuk, akan ajar, tapi kita akan belajar semula lah cara lukis ni bila kita boleh bersemuka. Okey. Sorry. Ketiga, menjelaskan fenomena semula jadi akibat pembiasan gelombang dalam kehidupan harian. So, apakah fenomena semula jadinya? Okey, yang berkaitan dengan pembiasan. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. So, dia punya pengiraan lah. So, kita tengok 5.4 pembiasan gelombang. Gambar foto 5.10 menunjukkan muka gelombang laut yang melengkung semasa menuju tepi pantai. Kelengkungan muka gelombang ini disebabkan oleh fenomena pembiasan gelombang. So, kenapa ada pembiasan gelombang? Kerana dari segi ini, dalam kes ini, disebabkan ini adalah gelombang air. So, terdapat berlakunya perbezaan dari segi kedalaman. Okay, seperti mana kita tahu, kalau laut tu, tengah-tengah laut tu mesti dalam kan, makin ke pantai, makin lama dia akan jadi makin cetek. Okay, so kita boleh nampak lah muka gelombang. Kalau kamu perasan nampak ni, macam ada garis-garis ni. So, ini adalah muka gelombang dia lah. Okay, muka gelombangnya mengikut bentuk pantai. Okay, nanti kita tengoklah kenapa macam itu. Okay, ada dalam silibus kamu, jangan risau. Okay, pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. So, ini adalah definisinya lah, kamu kena hafal. Okay, so keyword kat sini adalah perubahan arah perambatan. Okay, disebabkan perubahan hal laju. Okay, so hari itu saya ada bagi tahu ya, kita akan tengok setiap fenomena, kita akan tengok berdasarkan gelombang air, bunyi dan cahaya. Okey. So, untuk pembiasan, ketiga-tiga ini berlaku pembiasan disebabkan oleh faktor yang berbeza. Okay, air adalah kedalaman, manakala bunyi dengan cahaya adalah disebabkan ketumpatan. Tapi ketiga-tiga ini mempunyai satu konsep yang sama, di mana berlakunya perubahan hal laju gelombang. Okey. So, bila berlaku perbezaan kedalaman, gelombang air itu merambat daripada ke dalam ke cetek, so perubahan hal laju akan berlaku. So, sebab itulah berlakunya pembiasan. Begitu juga bunyi dengan cahaya, gelombang bunyi dengan gelombang cahaya apabila merambat melalui medium yang berbeza ketumpatan, okey, ianya juga akan berlaku perubahan hal laju, menyebabkan dia juga akan kita panggil tu terbiaslah. Okey, so kat sini kita tahu, kamu kena hafal, adanya pembiasan so automatik perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju, sama ada hal laju itu semakin bertambah ataupun hal laju itu semakin berkurang. Okey, so kita tengok kat sini, info best hari ni apa yang saya cakap tadi lah. Okey, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. So, saya kata tadi, kalau gelombang air melibatkan kedalaman, okay, laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketumpatan udara. Okey, ini pun saya cakap tadi, ketumpatan. Okey, manakala laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan optik medium. Ini pun saya ada bagi tahu tadi, ketumpatan. Okey, rajah 5.12 ini adalah mengkaji pembiasan gelombang bagi gelombang satah. Okey, gelombang satah maksudnya kita pakai penggetar satah lah, seperti kamu tengok sini.
Okey, so ni adalah dia punya radas, kau baca sendiri, bahan pun baca sendirilah. Okey, so ini adalah tangki riak untuk siapa-siapa yang dah lupa macam mana rupa tangki riak. Okey, so atas sini, okey ni, kita akan letak air. Okey, kita akan letak air, lepas tu kita ada penggetar dekat sini. Okey, so ini pandangan atas je lah. Raja 5.34 ni, ini adalah pandangan atas dia. Kemudian, dekat air itu, kita tak isi penuh sebab kita nak letak kepingan perspek ni dia. Kepingan perspek bentuk macam inilah, bentuk trapezium. Trapezium ke ni? Trapezium lah. Okey. So bentuk trapezium ni. So kepingan perspek ni macam-macam bentuk lah. Ada petak, ada bulat. Okay? Tapi biasanya kalau SPM, yang kalau dulu KBSM memang dia suka pakai yang kepingan perspek. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini, yang standard pembelajaran nombor 2 ni nak lukis gambar rajah yang menunjukkan pembiasan. Kalau guna bentuk trapezium ni dia agak sukar lah. Okey, so kat sini kita tengok dia ada kawasan dalam dan ada kawasan cetek, di mana kawasan cetek ni adalah kawasan yang ada perspek. Okey, kalau ini pandangan atas, kalau pandangan sisi, okay, lebih kurang macam ni lah. Okey, ada air sini. Saya lukis ni tak ikut skala. Macam mana? Apa padam-padam? Okey, yang ini adalah perspek. So, kita boleh nampak kat sini, ini adalah kawasan dalam. Kawasan perspek ini adalah kawasan cetek. Kemudian kawasan dalam semula. Okey, so ini maksud dia lah. Okey, ini pandangan atas, tapi kamu tak nampak. So, pandangan sisinya macam ni. Okey, saya padam balik ni. Okey, so kamu tengok balik lah. Okey, so ini adalah dia punya prosedurnya. Okey, so panjang. Hidupkan penggetar dan laraskan supaya gelombang SATA dengan frekuensi rendah dihasilkan. Okey, 3. Perhatikan muka gelombang SATA yang merambat merentasi skrin. Okey, skrin ni ada di bawah lah. Okey, skrin ada di bawah tangki riak. Letakkan kepingan perspek yang tadi ni lah. Okey, bentuk macam ini. Okey, kepingan perspek dalam air seperti ditunjukkan Raja 5.34 supaya gelombang merambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okay, ini kawasan air dalam. Ini kawasan air cetek, kawasan perspek itu tadi. Laraskan frekuensi stroboskop sehingga pergerakan gelombang kelihatan dibekukan. Perhatikan corak gelombang. So, kita akan pakai stroboskop. Kita kat sekolah kita tak ada frekuensi stroboskop yang canggih. Kita hanya ada stroboskop yang menggunakan tangan saja. So tak boleh, bukan tak boleh lah, tapi susah. Okay, susah nak nampak, tapi tak mustahil untuk lihat dia lah. Okay, sebab saya pun pernah buat, memang boleh nampak lah, cuma taklah sejelas stroboskop yang ada kamera tu. Okay, yang canggih tak adalah sejelas tu. Okay, so fungsi stroboskop ini pun kamu kena tahu. So nampak dekat sini, gelombang kelihatan dibekukan. Okay, stroboskop ni fungsinya adalah dia macam membekukan pergerakan. Okey, membekukan pergerakan. Dia macam membekukan pergerakan. Kenapa ni? Pergerakan. Okey, dia kenapa padam sendiri? Hai. Membekukan pergerakan. Okay, actually dia bukanlah beku. Geram aku. Okay, dia bukanlah bekukan. Dia seolah-olah dia seolah-olah memperlahankan lah. Kalau saya biasa dia macam memperlahan lah. Okay, stroboskop tu rupa dia macam ni. Dia bulat saja. Okay, kemudian dia akan ada macam lubang kat sini. Panjang-panjang macam ni. Okay. Lebih kurang lah macam ni. Lubang ni panjang sama panjang lah. Okay, lebih kurang macam ni. So, kita akan pusingkan. Kalau kita tengok melalui lubang-lubang ni. Okay, kamu letak mata kamu dekat satu titik lubang ni. So, lubang ni akan berpusing kan. So, kamu akan nampak seolah-olah pergerakan gelombang itu akan dibekukan lah. So, kamu nampak bentuk gelombang tu macam mana. Okay, kamu akan nampak lah. Jalur cerah, jalur gelap akan berselang-seli. Okay, saya biasa buat contoh ni. Kalau ada stroboskop ni, pergi tengok kipas dalam makmal. Okay. So, bila kamu tengok kipas dalam amal, kamu akan nampak
Kalau kipas tu on, kalau kipas tu on, kamu tengok dengan mata kasar kamu saja, kamu tak nampak bilah dia kan. Kalau pakai stroboskop, kamu pusingkan, kamu melihat melalui stroboskop ini, kamu akan nampak bilah kipas itu satu-satu lah. Okey, kamu akan nampak bilah kipas itu satu-satu. Okey, seolah-olah dia berpusing dengan perlahan. Okey, nombor 7, gunakan pen penanda untuk menandakan pada helaian plastik kedudukan bagi garis sempadan antara kawasan dalam dan cetek. Garis sempadan tu inilah. Okey, ini garis sempadan ni lah. Okey, 3 muka gelombang 7 yang berturutan. 3 muka gelombang 7 yang berturutan. Okey, apa benda? 3 muka gelombang. Okey, so muka gelombang tu kan yang garisan ni kan. So, di kawasan dalam ini perlu kamu labelkan 3 muka gelombang lah. Okey. Gelombang 7 tu adalah gelombang di kawasan dalam. Manakala muka gelombang biasa tu adalah yang di kawasan yang cetek. So, kamu kena lukis lah. Okey, 8. Keluarkan helaian plastik dan lukis pada helaian plastik itu. Okey, ini suruh lukis semula lah. Lepas tu baru kamu kena cari garis normal dengan arah perambatan. Okey. Lepas tu dia suruh lagi kamu cari sudut 7 dengan sudut biasan. Okey, panjang gelombang 7 dan panjang gelombang biasan. Okey, panjang gelombang tu inilah. Daripada muka gelombang ke muka gelombang. Ingat ya, garis ini adalah muka gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda, itu adalah daripada muka gelombang ke muka gelombang yang seterusnya lah. Ulang langkah 4 hingga 9 untuk gelombang yang merambat dari kawasan cetek ke kawasan air dalam pula. Maksudnya dia suruh terbalikkan pula lah. Tadi cetek ke dalam, dalam ke cetek. Lepas tu dia suruh ulang cetek ke dalam. Okay. Perbincangan ni kita tak perlu tengok sebab saya rasa dia akan dibincangkan dekat slide seterusnya. Okay, so ini adalah keputusan eksperimen tadi. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Okay, so gambarannya yang atas ini adalah daripada dalam ke cetek. Okay, manakala yang bawah ini pula cetek ke dalam. Okay, so apa saya nak kamu tengok? Jadi first kali kamu perhatikan I dengan R. Sudut I dengan sudut R dia. Okay, perhatikan sudut I dengan sudut R. So kita nampak dekat sini, I kat sini. R-nya dekat sini. So kita nampak kat sini I lagi besar. So kat sini kita boleh kata kalau dari dalam ke cetek, I lebih besar daripada R. Okay, kalau gelombang I itu merambat daripada dalam ke cetek, I lebih besar daripada R. So kita tengok kat sini pula, I ini kecil, R ini besar. So, kat sini kita kata jika air merambat daripada cetek ke dalam, I lebih kecil daripada R. Okay, I lebih kecil daripada R. Okay, kemudian kita boleh tengok kat sini pula lagi sekali, lambda dia. Okay, gambar yang atas ini. Okay, lambda dia. Lambda itu adalah, kalau kita lukis macam ni lah. So, lambda itu yang ni. Jarak je. So, kat sini kita nampaknya lambda je kat sini. Ini kita dapat lambda lagi satu. So, kalau kita perhatikan kat sini, lambda yang dekat sini lagi besar pada lambda yang dekat sini. Okay. So, kita boleh kata lambda dalam lebih besar daripada lambda cetek lah. Okay. Dalam lebih besar daripada cetek. Okay. Kemudian kat sini pun kita tengok. Kawasan cetek ni lambda dia. Kawasan dalam ini lambda dia. So, kita nampak lambda cetek lebih kecil. Lambda dalam lebih besar. So, sama juga kat sini. Lambda cetek lebih kecil daripada lambda dalam. Okay. So, apa dia nak simpulkan kat sini adalah kalau air itu merambat daripada dalam ke cetek, okay, lambda dia akan berkurang. Okay, berkurang. Okay, lambdanya akan berkurang. Okay. Kalau air itu merambat dari cetek ke dalam. Okay. So, lambda itu akan bertambah. Okay. Panjang gelombang akan bertambah. Okay. So, kita tengok dekat sini. Jadual 5.3. Okay. Ciri-ciri gelombang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 semuanya lah. Okay. So, kita tengok dulu daripada air dalam ke kawasan. Dari air dalam ke cetek. Okay. So, dari air dalam ke cetek, sudut 7 lebih besar daripada sudut biasan. Okay, yang saya kata tadi lah. Okay.
Sudut 7 lebih besar daripada sudut biasan. Panjang gelombangnya berkurang, yang pun saya cakap tadi, panjang gelombangnya berkurang. Frekuensi tidak berubah. So, kena ingat ya, frekuensi memang tidak berubah. Kalau soalan tanya kenapa? Okey, kerana sumber yang sama. Okey, kerana sumber yang sama. Okey, sebab itu frekuensi tidak berubah. Hal laju, okey, kita dah belajar kalau pembiasan dia mesti berlakunya perubahan laju. So dalam kes ini, dalam kecetek hal lajunya akan berkurang. Okey, hal lajunya akan berkurang sebab itu berlaku pembiasan. Arah perambatan pula, okey, dibias mendekati garis normal. Okey. Dibias mendekati garis normal. Sebab itulah sudut sudut biasan dia adalah lebih kecil. Okey, itu maksud dia lah. Okey, arah perambatan tu yang warna kuning ni. Kamu tengok gambar rajah atas ini yang warna kuning, line warna kuning tu. Itu arah perambatan. Nampak tak? Dia mendekati garis normal. Garis normal yang warna biru putus-putus ini. Okey. Kita tengok pula kawasan air cetek ke kawasan air dalam. So, kat sini dia kata sudut 7 lebih kecil daripada sudut biasa. Okey, ini pun saya dah bagi tahu tadi. Okey. Panjang gelombangnya bertambah. Ini pun saya dah bagi tahu tadi. Okey. Frekuensi tidak berubah. Okey, sumber yang sama. Laju gelombang dia akan bertambah. So, kalau air merambat daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, lajunya akan bertambah. Okey. Arah perambatannya pula akan dibias menjauhi garis normal. Sebab itulah nilai dia, R dia besar. Yang ini R dia kecil. Okey. So, kita tengok kat sini. Kalau gambar rajah ini, kita tengok garisan yang warna kuning. Warna pink ini. Okey. Dia gerak jauh daripada garis normal besar sudut R dia. Okey. So, itu maksud dia lah. Okey. Melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah. Okey. So, kita tengok kat sini. First, dia bagi mana? Dia bagi gelombang 7 saja. Okey, arah perambatan langsung tak ada. Okey. So, ini adalah muka gelombang ya. Warna biru ini adalah muka gelombang. Okey, manakala biru ke biru ini, dua garis ini adalah panjang gelombang dia lah, lambda. Okey. So, kita bagi ni lambda D lah. Okey, so apa yang kita kena buat adalah lukis anak panah AB berserenjang. Okey, ini kamu kena hati-hati. Saya dah ajar itu cara lukis. Okey. Kalau garisan macam ini, lukis mesti 90 darjah. Okey. So, sorry. So, nak tahu 90 darjah ke tidak, kamu tengok protektor kamu. Okey, protektor kamu ada yang tengah-tengah ni kan? Okey. So, letak protektor kamu kat sini misalnya. Okey. So, tengah-tengah 90 darjah tu kamu buat garis. So, confirm lah memang garisan kamu akan jadi 90 darjah macam ini. Okay, ambil protector, letak macam kedudukan macam ini. Okay, make sure dalam protector kalau silap saya ada kesan garis kat sini kan. Yang menunjukkan sini kosong. Tak silap saya lah, ataupun 180. Okay, so letakkan muka gelombang ini yang warna biru ni satunya dekat sini. So, kamu akan dapat garisan yang berserenjang lah 90 darjah. So, ini adalah dia punya gelombang 7. Okay, dia punya gelombang 7. Okay. Kemudian dah siap itu, kamu kena lukis garis normal pula. So, kena lukis garis normal. Kalau kamu tak takut nak lukis garis normal, so kita ambil lagi protektor kamu tadi tu. Okay. So, kat mana apa kita panggil tu? Arah perambatan ini berlanggar. So, letak kamu punya protektor dekat situ. Okay, letak protektor kamu dekat situ. Kemudian buat garisan putus. Straight line. Okay. Kemudian tengok. Okay. Kemudian kamu tengok. Okay. Apa yang kamu kena tengok adalah ni dalam ke cetek ke dalam. Dia kata dalam ke cetek. Arah perambatan ni dari dalam ke cetek. Kenapa saya padam macam ni? Okay. Daripada dalam ke cetek. So, apa kamu kena buat? Ingat balik dalam ke cetek. I lebih besar daripada R. So, R adalah saiznya kecil. So, kecil je lah. So, buat. Okay. Macam ni kamu tengok. Ini I. Ini R. Okay, nampak I lebih besar daripada R.
Okey, kemudian apa kamu kena buat? Langkah keempat terakhir kali, lukis balik semula ini. Muka gelombang yang warna biru ini. So, apa kamu kena buat? Ambil protector lagi sekali. So, protector ni kawan baik kamu lah untuk lukis ini. Okey. So, ambil yang garisan straight line ni. Apa, atas dalam protector tu ada gambar straight line. So, gariskan. Make sure. Okey. Ayah. Lambda dalam dengan lambda cetek. Okey, lambda dalam lebih besar daripada lambda cetek. Okey. Lambda dalam lebih besar daripada lambda cetek. Okey. Nota kat sini kata, jika gelombang air merambat dari kawasan cetek ke kawasan yang dalam, arah perambatan gelombang biasa haruslah menjauhi garis normal. Okey. Ini adalah apa kita panggil tu? Contoh lah. Okey, contoh. So, kat sini kita boleh nampak. Mana tak gerak? Okey. So, kat sini kita boleh nampak. Kamu boleh buat, kalau tak pembaris, kamu boleh buat arah perambatan. Okey, kemudian letak protector dekat sini. Okey, kamu akan dapat sudut garis normal. So, ini dalam ke cetek. So, kena ingat pembiasan I-nya lebih ke kecil. So, dia akan jadi macam ni. Okey. So, ni tak apa. Nanti kita akan buat sama-sama nanti bila boleh bersemuka. Okey, sebab susah sebenarnya nak tunjuk. Okey. Okey, ini adalah fenomena yang berlaku. Okey, semasa yang melibatkan pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Pembiasan lah. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. So, bila siang, tanah kan? Apa masalah ni? Tanah. Baik. Okey, tanah. Okey. So, apa yang berlaku adalah udara, kalau kita ada dua lapisan kat atas ni. Okey. Ni udara kat sini suhunya tinggi. Udara kat sini suhunya rendah. Okey, lebih rendah daripada yang bawah ni lah. Kenapa bawah ni suhunya tinggi? Sebab walau waktu siang, of course lah tanah ataupun jalan itu adalah panas lah. Okey, kalau siang panas. Okey. Udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas daripada udara yang di atasnya. Bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas. So, bunyi bergerak dengan laju yang lebih tinggi dalam udara yang panas berbanding dengan udara sejuk. So, masuk kat sini, udara ni dekat kawasan bawah ini, so dia bergerak laju lah. Okay, bergeraklah laju. Okay. So, apa yang berlaku adalah ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang. Okey, kenapa? Sebab kat sini ada perubahan suhu. Bila berlaku ada perubahan suhu kat sini, maksudnya kat sini juga ada perubahan ketumpatan. Okey, ya Allah geramnya aku dengan benda ni. Okey, ada perbezaan ketumpatan. Ini tinggi, ini rendah. So, bila suhu tinggi, ketumpatannya adalah rendah. Bila suhu rendah, ketumpatannya adalah tinggi. So, kat sini kita boleh nampak ada perubahan ketumpatan. So, kita dah belajar hari tu, kalau ada perubahan ketumpatan, okay, akan berlakunya pembiasan di mana bila panas, okay, gelombang bunyi itu akan terbias ke atas. Okay, alasannya sebab apa? Sebab dekat udara panas ini dia bergerak dengan laju, macam out of control gitulah. Okay, macam out of control. Kalau kamu bawa kereta laju, bawa motor laju, kamu susah nak kawal kan, so dia terbabas. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, ni kena hafal ya, kena tahu yang ni. Ini biasa soalan 4 markah. 4 markah esei. Bahagian, saya kena ingat balik ni. 4 markah esei bahagian dalam kes kamu adalah bahagian C lah. Okay, bahagian C. Okay, kalau kamu lupa, okay, untuk kamu, format kamu dengan SPM, KSSM, KBSM lebih kurang sama. Cuma bahagian B dengan bahagian C itu ditukar. Okay. Okay, kalau yang bawah ini pula, pada waktu malam, udara yang berhampiran ke permukaan bumi adalah lebih sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lebih kuat pada waktu malam. Okay, ni. So, dia akan
bawah lah. Okay, sebab bila udara sejuk, so dia akan bergerak dengan perlahan. Jadi dia tak ada terbabas jauh sangat macam yang panas ini. Okay, lebih kurang macam itulah konsep dia kalau kamu nak faham. Sebab itu jugalah, kalau kamu tahu, sorry, dewan yang tertutup, speaker dia kita akan letak dekat bahagian atas. Okay, speaker kita akan letak dekat bahagian atas. Okay, kenapa speaker letak kat bahagian atas? Sebab kalau dewan yang tertutup, so of course lah dia akan pakai aircon. Okay, so bila aircon dia akan sejuk. So apa yang berlaku adalah kalau disebabkan letak speaker dekat atas, jadi gelombang bunyi itu akan turun ke bawah. So orang boleh dengar lah. Orang yang kat bawah ini boleh dengar. Kalau dia letak speaker dekat bawah, dalam bilik yang tertutup, pasang aircon, udara sejuk, so bunyi itu akan pergi turun ke bawah. So tak siapa pun boleh dengar. Okay, boleh dengar pun tapi dengan suara yang tidak kuat. Okay, itu maksud dia lah. Okay. Kenapa pen saya macam ni? Okay, tak apalah. Rajah dia tukar automatik jadi rubber. Rajah 5.41 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut. Okay, tadi atas ni gelombang bunyi kan, sekarang gelombang air pula. Okay. Di kawasan air cetek, manakala di Tanjung ialah kawasan air cetek, Teluk ialah kawasan air dalam. So kamu dah belajar geografi, Tanjung ni yang depan, Teluk ini yang ke dalam. Okey, yang tempat yang selamat untuk kamu bermandi-manda adalah di kawasan yang Teluk. Okey, kawasan Teluk inilah. Kawasan Tanjung boleh mandi, okey. Tapi atas kata apa? Mati-matilah. Macam tu lah senang cerita. Okey, senang cerita, nak pendekkan cerita. Tanjung ni bahayalah. Okey, bahaya. Kalau kamu mandi dekat situ, ombak dekat sini adalah sangat-sangat kuat. Kenapa? Nanti kita tengok. Okey, mungkin kamu tak perasan kot. Dekat Tanjung, ombaknya besar-besar. Dekat Teluk, ombaknya tidak besar. Okey. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari. So, kita nampak kat sini. Okey, muka gelombangnya adalah lurus dan hampir selari. Itu adalah kawasan dalam ya. Okey, saya pakai laser lah. Okey, kawasan dalam ini kamu boleh nampak. Okey. So, garisannya cantik je selari. Okey. Kemudian, sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak dengan kelajuan yang seragam. So, kelajuannya seragamlah sama. Apabila muka gelombang air merambat ke Tanjung, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. So, bila dia bergerak ke Tanjung, okey, dia hal lajunya akan berkurang. Okey, kerana kawasan Tanjung ini adalah kawasan yang cetek. Okay, kawasan pantai ini adalah kawasan yang cetek. Okey. Menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Okay, menyebabkan panjang gelombang. Ingat panjang gelombang ni inilah. Okay, garisan ini muka gelombang. So, garisan antara dua muka gelombang ini adalah panjang gelombang. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi. Dan panjang gelombang yang lebih besar. Macam terbalik ya. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk pantai. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan ke kawasan Tanjung, menyebabkan amplitud ombak lebih besar. Okey. So, ini atas ni kita pasal panjang gelombang. Okey. So, apa yang berlaku adalah pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung. Okey, kawasan Tanjung ni tenaga gelombang ditumpukan sebab dia jumpa dulu. So, dia akan pergi fokus kepada Tanjung. Okey, menyebabkan amplitud dekat Tanjung ini adalah lebih besar. Okey, kalau kamu ingat lagi, amplitud diwakili oleh tenaga. So, kalau ombak besar, kena pada kamu, sakit kan? Sebab apa sakit? Sebab dia membawa tenaga yang banyak. So, sebab itu kawasan Tanjung ni kawasan yang bahaya untuk kamu mandilah. Okay, sebab ombaknya besar-besar. Amplitudnya besar-besar, tenaganya besar-besar. Manakala di kawasan Teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas menyebabkan amplitud ombak lebih rendah dan air lebih tenang. So, sebab itulah Teluk sesuai untuk kamu mandi. Okey, ini subtopik yang terakhir. Subtopik terakhir tak. Standard pembelajaran yang terakhir, yang keempat. Menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Bagi gelombang air, laju gelombang berubah apabila kedalaman air berubah. Hal ini menyebabkan panjang gelombang juga turut berubah. Walau bagaimanapun, frekuensi gelombang tidak berubah sebab frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran di sumber gelombang itu. Okey, apa yang saya selalu cakap lah.
Rajah 50.2 menunjukkan perubahan laju dan panjang gelombang apabila gelombang air merambat dari kawasan dalam ke kawasan yang cetek. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, dia air ini merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So ini dibagi kat sini adalah cahaya mana? Okey. Ini V1, ini V2, ini lambda 1, ini lambda 2. So kalau disuruh perbandingan, so kita boleh kata lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Okey, V1 lebih besar daripada V2. Ingat ya, hal laju kawasan dalam, okey, hal laju kawasan dalam adalah tinggi. Hal laju kawasan cetek adalah rendah lah. Okey. So kita boleh tengok dekat sini kawasan dalam, kawasan cetek, okey, lambda yang okey berubah. So kita guna rumus V sama dengan lambda F. Okey, kalau kau perhatikan ni dia rumus dia, okey. Di mana dia kata frekuensi adalah sama. Maksudnya F1 sama dengan F2 lah. F1 ni adalah kawasan dalam, F2 ni adalah kawasan cetek. So dia gabungkan. Okey. So kalau V sama dengan lambda F, so kita buat F sama dengan V bahagi lambda. Okey, disebabkan F1 sama dengan F2, jadi kita boleh buat rumus tu macam inilah. Okey, ini V1 per lambda 1, V sama dengan V2 per lambda 2. So dapatlah rumus ini. Okey, ataupun kat sinilah kamu boleh nampak. Okey, dia bahagikan. Okey. Kalau dulu KBSM minta tunjuk pun ini, kewujudan rumus ini. Pelajar kena fikir sendirilah yang frekuensi adalah sama. Okey, frekuensi dalam, frekuensi cetek adalah sama. Kalau KBSM dululah, KSSM dia bagi dah rumus ni. Dia tunjuk macam mana dia terbitkan rumus ini. Tak susah pun sebenarnya dia terbitkan rumus ni. Okey. Siapa yang pandai matematik mungkin boleh fikirlah macam mana nak buat. Okay, contoh 1. Satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang 2 cm dan laju 8 cm per saat. Okey, satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang, so lambda dan juga V. Okey, merambat melintasi kawasan cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, so maksudnya cetek ke dalam. So automatik kamu kena ingat kalau cetek ke dalam, lambda dia sepatutnya akan bertambah lah. Okey, lambdanya sepatutnya akan bertambah. Hal laju pun sepatutnya akan bertambah. Okey, laju gelombang menjadi 12 cm per saat. Okay, nampak tak? 8 cm jadi 12 cm. So bertambah. So betul lah. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. So kita buatlah 2 cm ini adalah lambda 1 2 cm. Okey, V1 8 cm per saat. Okey, V2 12 cm per saat. Okey. Kemudian lambda 2 yang kita nak cari. Okey, inilah. Dia assume kawasan cetek dinomborkan 1, kawasan dalam dinomborkan 2. Okey. Kalau contoh dekat atas ni, kawasan dalam nombor 1, kawasan cetek nombor 2. So tak ada masalah, kamu boleh tukar switch. Hati kamu lah. Okey, suka hati kamu. Asalkan kalau lambda 1 cetek, make sure V1 pun adalah hal laju bagi yang cetek. Okey. So, ni matematik saja. Pindah dapat 3 cm. Betul tak? 2 cm bertambah menjadi 3 cm. Okey. So, ini pun salah satu contoh. Ini menunjukkan gelombang meram air juga. Okey, dari kawasan P ke kawasan Q. So, kita P ni berbeza kedalaman. So, P ni sebenarnya kawasan dalam. Q ini kawasan cetek. Okey. Okey. So dia kata kat sini laju gelombang P tersebut ialah 18 cm. So 18 cm dekat P. Dan 18 cm per saat di kawasan P. Tentukan laju gelombang di kawasan Q. So ini dalam ni cetek. So sepatutnya hal laju dia semakin berkurang lah. Hal laju dia akan menjadi semakin berkurang. Okey, so dia bagi sini 12 cm, dia bagi sini 12 cm juga. So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena cari lambda dia. So ingat lambda saya bagi tahu, lambda tu garis antara dua ni. Ini muka gelombang, ini muka gelombang. So jarak antara muka gelombang dengan muka gelombang ini adalah lambda. So kita tengok dekat sini ada 1 2 3 4. So ada 4 lambda. So 12 kena bagi 4 seperti inilah. Nampak kawasan P ni.
12 bahagi dengan 4 dapat 3 cm. So, lambda ini adalah 3 cm. Okey, sama juga dengan 12 ni, kita buat perkara yang sama. Kira berapa lambda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 12 bahagilah 8. So, dapat 1.5. So, gunakan rumus tadi, V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. So, kita nak cari lambda, kita nak cari V2. Okey, V1 tadi adalah 3 cm. Lambda 1 tadi, V1 ke 3. V1 tadi adalah 18 cm per saat. Lambda 1 adalah 3. V2 kita nak cari. Lambda 2 adalah 1.5 kat sini tadi. So, gantikan saja, dapat jawapan 9 cm per saat. Nampak tak laju dia semakin berkurang dalam ke cetek. Kalau disuruh kira cetek ke dalam, so sepatutnya lajunya bertambah lah. Okey, kita tengok latihan formatif 5.4. Okey, macam biasa ini tugasan kamu ya. Hantar sebelum pukul 5 hari ini. Apakah fenomena gelombang yang berlaku bila ombak laut bergerak menuju ke arah pantai? Jelaskan jawapan anda dengan bantuan gambar raja. Okey, maksudnya kamu kena lukis balik yang fenomena tadi tu. Gambar pantai tadi tu. Okey, first kamu kena jawab. Okey, fenomena pembiasan cahaya. Okey, pembiasan gelombang. Kemudian kamu kena lukis gambar raja yang ada kat muka surat apa pun sudah ingat tadi. Tapi ada kan yang kamu dapat gambar ada 2 tanjung, 1 teluk. Yang macam ni lebih kurang. Okey, so lukis balik, terangkan balik. Okey, kamu nak salin semula pun tak ada masalah. Nombor 2. Raja 5.44 menunjukkan gelombang air satah berfrekuensi 10 Hz. So, frekuensi 10 Hz merambat dari kawasan dalam ke kawasan kesempadan kawasan cetek. So, maksudnya dalam ke cetek lah. Laju gelombang kawasan dalam adalah 30 cm. So, kita assume 30 cm ini adalah V1 lah. Okey, V1 adalah 30 cm per saat. Hitungkan panjang gelombang lambda. So, hitung panjang gelombang lambda ini. So, kita kena guna rumus V sama dengan lambda F. Okey, so V dah ada. Lambda nak cari. F pun dah ada. V tadi adalah 30. Lambda nak cari, F tadi 10. So, carilah F. Carilah lambda. Okey, 30 bagi 10. So, dapat jawapan dia untuk B. Okey, kemudian, hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek jika panjang gelombang di kawasan itu ialah 1.5. So, dia bagi kat sini, V1 30. So, lambda 1 kita dah kira tadi, dapat something dekat sini. Kamu kira sendiri. Okey, V2. Dia suruh cari lambda 2 1.5 cm. So, gantikan saja guna rumus yang ini. Okay, dengan menggunakan anak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek. Seterusnya, lakarkan muka-muka gelombang air yang terbias. Okay, so ini adalah dalam ke cetek. So, ingat balik, dalam ke cetek. I lebih besar daripada R ke atau I lebih kecil daripada R. Okey. So, lukiskan ikut gambar yang sepatutnya lah. Okey. So, dia punya ini I dia. Okey, ini I dia. Okey, kalau kita tengok kat sini, I dia adalah sangat-sangat besar. Okey. Biasanya lah, kalau kamu dapat ni I ni besar, automatik R-nya adalah kecil. Okey. So, lukis. Okey, maksudnya kamu kena lukis semula lah. Kalau Raja 5.44 ni kamu kena lukis semula. Kemudian disuruh bandingkan frekuensi, panjang gelombang dan laju. Okey, frekuensi tadi adalah sama. Panjang gelombang, okey, dalam ke cetek dia akan berkurang. Okey, laju pun dalam ke cetek dia akan berkurang. Kita bagi jawapan pula. Okey, tak apalah. Okey, yang penting C ni kamu kena tahu lukis lah kamu buat. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sebelum itu macam biasa, soalan untuk hari ini. Okey, soalan 1. Berikan saya definisi pembiasan gelombang. Okey, berikan saya definisi pembiasan gelombang. Yang kedua, berikan saya satu fenomena semula jadi pembiasan gelombang yang tidak terdapat dalam buku teks. Saya ulang, ada 2.
saya nak definisi. Soalan 1, definisi pembiasan gelombang. Okey, yang kedua adalah fenomena semula jadi mengenai pembiasan gelombang yang tiada dalam buku teks. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.